kasih Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you Bi. Hari ini saya suka sebut hari sebab saya nak ingat juga. Hari ini 24 bulan. Hi Broleh, is your name? Thank you for watching. Tak apa, it's okay. Oh, nama hari ni saya tak reti nak sebut. Saya sebut JS je lah. Thank you for watching. Okay. Hari ni 25 hari bulan bersamaan. Bi, hari ni hari Isnin ya? Selasa. Okay, Bi, aku lagi tahu. Veronica pagi. Hai Zaitun. Waalaikumsalam Dayang. Hai Encik Abdul Latif. Kami punya ultimate. Hai Wizan tu, Encik Latif. Tuan Najib tengah one to one. Hai Wizan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nita. Waalaikumsalam Rahman, Chef Rahman. Rahman Rozi adalah seorang chef. Siapa nak order kek, order dengan Chef Rahman. Sedap keknya, dibuat dengan penuh kasih sayang insya-Allah. Waalaikumsalam Nizam. Waalaikumsalam Nur Azrina. Good morning Ratiga. Good morning. Waalaikumsalam Syuriati. Okey. Waalaikumsalam. Hari 25 hari bulan. Terima kasih banyak. Nak panggil apa? Syazman bukan nama kan? Nama suami kan? Panggil P ke Michi ke macam mana? Waalaikumsalam Kuzi. Najib here. Yeah. I have Najib here also. Hai Azra. Kamu di manakah? Okey, saya sudah ada dekat rumah. Semalam sampai. Alhamdulillah sampai cepat daripada Pening. Tu Azra tu pun daripada Pening tu ha. Dah berjalan makan ikan goreng sedap. Bertupuh. Sakitnya hati aku. Aku terliur semalam Azra. Okey. Pagi ni kita jawablah soalan. Ada satu soalan. Tak nak buang masa nanti masuk share dengan kawan-kawan. Sebab tajuk hari ni macam mana nak kekal bersemangat dalam berniaga. Sebab berniaga ni dia turun naik. Berniaga ni penuh macam-macam cabaran. Berniaga ni ada suka ada duka. Saya ada kawan nama Muhammad Najib. Berniaga ramai nama Najib Apa maksud Najib bijak Najib nama perempuan. Kalau perempuan Najibah. Bijak maksud dia. Ke pemimpin, sebab Najib Razak pemimpin. Macam mana nak kekal semangat? Semangat bukan macam tu, bukan semudah semangat. Saya kena slow sebab saya kat rumah ni. Saya dekat ruang tamu lah. Ruang tamu saya biasa-biasa saja. Ni anak saya sambil teman dia main Lego. Dekat bilik tu kita kena okay, sorry tak dengar suara saya. Tu bilik tu Tuan Najib tengah one to one. Jadi saya tak boleh bising sangat. Kalau saya nak pusing lagi, sekadar berkongsi sedikit lah sebab dah dekat dalam rumah ni. Okay, tu saya punya rak buku saya sekadarnya rak buku. Saya ada tengok, saya suka tahu perhatikan rumah-rumah ustazah. Saya tengok rak buku diorang. Saya akan cari kalau diorang macam ada terhantar gambar apa ataupun letak Instagram kan, ataupun buat live ke apa, saya akan tengok-tengok mana rak buku dia. Besar rak buku. Kalau macam pemimpin-pemimpin pun sama. Kebanyakan rumah-rumah diorang ada satu bilik rak buku. Setinggi-tinggi macam perpustakaan tu. Cita-cita saya tu moga-moga jadi kenyataan. Sebab buku ni dia khazanah. Esok kalau kita dah habis baca, moga-moga dapat habis baca lah ya. Meninggal esok, anak-anak boleh sambung baca. Macam saya, mana saya dapat suka baca buku. Kalau ibu bapa nak contohi, aku ada je lah kan, lari tajuk sekejap. Boleh semangat membaca. Sebab saya dulu, biasalah kita anak orang susah. Kita tak ada jalan di mana-mana. Permainan pun tak banyak, melainkan anak patung dan sebuah. Jadi lalas saya cakap bosan punya bosan. Jadi anak yang bosan ni macam sekarang anak suka cakap bosan kan. Padahal tak bosan sangat pun dia kata bosan sakit kata aku. So kita dulu bosan punya bosan. Saya ada satu almari kecil kat rumah saya. Bapak saya ada letak buku-buku lah, buku-buku tebal macam tu.
letak buku-buku kat rumah tu. So saya baca duduk kat tepi almari tu. Apa pun saya baca. Padahal bapak saya punya buku sejarah. Buku-buku tentang zaman-zaman pemerintahan Jepun. Macam buku orang tua Sebab tu saya tak pilih genre buku. Saya baca semua jenis buku. Dan penting kalau kita... Bising anak saya? Oh, suara dia kuat betul lah. Penting kalau kita nak pupuk anak kita membaca, mula daripada kita. Paling-paling kalau korang tak suka baca, it's okay. Letak je rak buku dan letak buku-buku kat situ. Hari-hari anak-anak tengok, ambil juga satu. Kalau bukan waktu umur-umur muda ni, nanti bila dah remaja, dia pasti akan ambil 1-2 buku daripada rak buku korang. Woi, saya ada anak tau. Memanglah saya ada anak 5 orang. Anak saya Muaz, anak tengah-tengah. Muhris, anak bongsu. Suara dia kuat. Allah bagi suara kuat, macam suara persis suara Tuan Najib. So kat rumah saya ni ada 3 orang yang bersuara sangat kuat. Saya rasa macam memanglah Allah dah bagi suara kuat lah. Saya tak boleh nak marah-marah lah. Memang itulah suaranya. Nak suruh slow pun tak, bukan. Bismillah. Saya sambil minum lah sebab saya dekat atas ni senang. Saya sambil-sambil tengok-tengok buku. Okey, saya share lah apa ada atas meja ni Atas meja saya tak payahlah nak bila saya nak live tu saya bersihkan. Idok lah ya. Ni atas meja saya. Nampak anak aku tengah tidur tu. Ni atas meja saya. Bebek kejut, peksa. La ilaha illallah. Dah mula beb, suruh dia masuk. Suruh dia masuk live. Anak-anak saya peksa hari ni. Ni atas meja saya memang letak 2 air. Air yang akan kita top up hampir setiap hari lah. Sebab malas nak turun bawah. Dulu ingat-ingat nak pasang kowe, tak pasang. Itulah dia. So siapa nak buat rumah tu, pasang kowe siap-siap dekat atas. Saya panggil kowe lah, banyak lah alat penapis air yang lain. Buat sistem penapisan air, senang tak payah turun bawah. Sebab kita memang perlukan air dalam hidup kan. Bismillah. Korang sihat tak? Dah share belum live ni? Alhamdulillah. Oh, saya nak share ilmu minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, Rasulullah minum air 3 kali teguk. Yang selalu baginda amalkan lah. Sekali teguk baca bismillah. Umi, Umi tak sekolah. Okey, tak sekolah. Umi bagi rehat kat rumah. Seronok. Selepas sekali teguk, alhamdulillah. Nak teguk kali kedua, baca bismillah. Begitulah sampai habis 3 kali teguk. Buatlah macam tu. InsyaAllah sihat. Kalau ikut Rasulullah kan. So tajuk hari ni, macam mana nak kekal semangat. Kadang-kadang kita dah semangat, tapi nak kekalkan tu payah. Sama untuk diri saya juga. So saya ceritakan sedikit. Pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang masih muda dan kuat. Pemuda itu bekerja dengan penuh semangat. Dia muda, dia kuat. Kira macam kalau kita zaman sekarang umur 23, 25 tu, dia bekerja, dia kuat, sihat. Dia bekerja pula dengan penuh semangat. Semangat, tajuk hari ni semangat. Para sahabat berkata, kasihan sekali orang ini. Andai kata kekuatannya itu digunakan untuk sabilillah, berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, alangkah baiknya. Dia bercakap. Apa sahabat dia cakap? Sahabat dia tengok pemuda kuat, tengah bekerja bersungguh-sungguh dengan penuh semangat. Lalu sahabat baginda berkata begitu. Alangkah baiknya kalau tubuh badan dia tu yang kuat tu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk sabilillah. Maksud sahabat tu pergi perang lah, senang cakap. Mendengar ucapan salah seorang sahabatnya, lalu baginda bersabda, baginda SAW bersabda, selawat artinya apa? Janganlah, ni diriwayatkan oleh Tabrani, saya ambil dalam kitab biasa saya suka baca, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. So boleh check siapa ada kitab tu. Muka surat 341, jilid bab 11 hingga 17. Ni Rasulullah jawab, janganlah kamu semua berkata demikian. Sebab orang itu
kalau ia keluar dari rumah untuk bekerja mencari sara hidup untuk anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha di jalan Allah. Sabilillah juga. Berusaha di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ya, budak ni seronok tak sekolah, mak dia pun seronok sebab tak dengar suara nyaring anak-anak menangis berminit-minit. Jikalau ia, jikalau ia bekerja itu untuk dirinya sendiri agar tidak meminta-minta daripada orang lain, itu pun berjuang sabilillah di jalan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umi tak live kat sini lah nanti. Umi live kat luar Muris kacau je. Nama tak nak pergi luar ni. Oh, dia tak teman Muhriz? Tak. Oh, macam tu. Dia kena kejut abang kakak. Abang kakak ada sekolah. Nama tak nak. Tak apa, sabar. Umi ada ni. Umi bukakan TV. Tak Eh. ada TV. Inilah dia ni. Inilah dia. Ada pasti ada TV. Pasti ada tinet. Korang. Terima kasih lah kalau korang stay. Saya pun tawakal je ni. Alamak. Mati dik. Nah, adik buka lah, adik pandai. Nanti suruh bebek. Umi yang tekan atas ni. Adik tekan lah. Umi tak lah. Oh, adik ni tekan lah. Adik ni. Tak lah. Dah hilang Umi punya 2 minit. Jangan. Dah nah. Okey. Belajar. Tetapi apabila ia bekerja kerana untuk menunjuk-nunjuk, ini untuk saya sendiri dan untuk kita semua yang mendengar jika kita ada rasa lah. Umi tekan. Alah adik, Umi nak live lah adik. Umi tak mau live lah dengan adik. Ada tinet. Dah lah tu dek, sabar Umi ni. Tetapi apabila ia bekerja kerana untuk menunjuk-nunjuk apa-apa yang dimiliki atau untuk bermegah-megah, maka itulah berjuang di jalan syaitan dan kerana mengikut jalan syaitan. Diriwayatkan oleh Tabrani. Okey, yang itu satu bab lain. La ilaha illallah. Dah lah tuan-puan, minta maaf lah. Saya tidak dapatlah live di sini ya. Kita turunlah bawah. Cukup-cukup lah kita. Bebek, charger tu bagi saya. Tak boleh lah, Bik. Sekejap lagi aku tak live. Orang masuk live aku, keluar beramai-ramai. Sebab tak apa-apalah Puan Izzah hari ni. Sorry, Bik. Okay, thank you, Bik. Kita turun bawah lah ya. Minta maaf ya. Tadi nak try test. Konon-konon nak live dekat ni lah. Biar anak nampak. Sebab dah beberapa hari kan kita ada kat rumah. Anak-anak semua dah merajuk semalam. Duk semalam saya pujuk diorang tengok TV sama-sama semua kan. Sayu juga hati. Tak. Puan Izzah tak penat. Tinggalkan anak apa semua tak rindu. Rindu sangat. Rindu. Tapi sayu hati. Tapi nak buat macam mana? Kita ada tanggungjawab. Tu nak katanya kena sentiasa semangat. Bukan semangat buat kerja je. Semangat berniaga. Semangat kita nak selesaikan apa-apa yang belum selesai. Semangat ni nak ikut jadual. Kenapa Puan Izzah buat live? Kenalah buat live. Sebab pertama kita dah jadual. Kita dah ada jadual. Dah keluar jadual. Momentum internet pagi-pagi 8 ke 8.30 ada live. Okay. Tak sedaplah kita kalau berniaga atau bekerja sekalipun, jadual dah dikeluarkan. Maksudnya setelah bersetuju nak buat sesuatu untuk apa-apalah. Tapi tak ikut. Nanti macam mana kita nak orang percaya kepada bisnes kita. Jadi apa pun halangan, saya dan Tuan Najib tetap insya-Allah live di SMM. InsyaAllah lah tuan-puan akan tengok live kami. Kecualilah jika betul-betul ada halangan. Halangan yang kami tak boleh nak elak sama sekali. Itulah keluar kadang-kadang relive. Itu pun saya yakin. Kalau relive dah keluar pun ramai lagi tak tengok. Tak sempat lagi tengok live yang itu. Kadang-kadang kita relive yang lama-lama ke yang maksudnya pun akan beri insya-Allah. Beri manfaat. Kontennya pun bagus. Okey. Percaya tak tadi? Dah tu Rasulullah cakap apa? Rasulullah suruh kita, setiap daripada kita cari rezeki untuk keluarga kita. Rasulullah tak boleh, tak bagi kita menunggu-nunggu. Kan ada orang yang suka menunggu-nunggu. Contoh ni
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimanakah pendapat tuan mengenai seseorang yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid sahaja? Selamat datang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam semua. Dia menyambung lagi, saya tidak mengerjakan sesuatu usaha apapun sehingga rezekiku datang dengan sendirinya. Imam Ahmad menyatakan bahawa orang ini muka surat 342 Ihya Ulumuddin bab 11 hingga 17. Orang tersebut sangat bodoh dan tidak mengerti ilmu agama sama sekali. Apakah orang yang demikian itu tidak mendengar sabda Nabi? Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menjadikan rezekiku terletak di bawah tombakku. Maksudnya, rezeki seseorang kenalah orang itu yang usaha sendiri. Tidak boleh berharap ihsan orang lain semata-mata. Kerana setiap orang pun ada tanggungjawab hidupnya sendiri. Dia ada keluarganya untuk ditanggung. Jika dia tidak berkahwin, tidak ada anak, dia ada ibu bapa yang sudah tua untuk ditanggung. Dia ada saudara mara untuk ditolong. Okey? Apakah orang tersebut tidak mengetahui sabda Rasulullah perihal burung mencari kehidupannya? Sabda Rasulullah, keluar pagi-pagi dengan perut kosong dan pulang dengan perut penuh. Rasulullah cakap apa? Bersabda apa? Burung pun usaha sendiri cari rezeki. Ini kan kita pula manusia. Hamba Allah yang Allah ciptakan dengan panca indera yang cukup, dengan akal, dengan hati. Allah Ta'ala bagi lagi macam-macam keistimewaan berbanding binatang-binatang. Okey? Sebab itu, saya faham kalau kita stres. Saya faham kalau tiba-tiba kita down sangat sampai dah macam dah lah aku malas lah. Apa yang aku buat ni entah betul atau tidak. Apa yang aku buat ni orang tak setuju, orang tak suka. Sekarang soalannya ialah kita berusaha untuk siapa? Kita berusaha tu atas arahan siapa? Atas suruhan siapa? Kena selalu betulkan niat kita mencari rezeki tu ibadah. Memberi manfaat kepada ramai orang juga adalah suruhan Allah Ta'ala. Berkasih sayang, ihsan dalam melakukan pekerjaan itu juga adalah suruhan. Tu penting. Rasulullah dulu kalau tengoklah, yang ini boleh Google juga, dalam buku pun ada cara berniaga Rasulullah. Rasulullah kalau berniaga tidak ada tipu daya. Rasulullah tak suka bersumpah-sumpah. Saya juga mengambil pelajaran itulah. Jangan memuji berlebih-lebihan kita punya barang, produk atau servis. Saya juga di sini ambil kesempatan minta maaf jika andanya dalam live saya sebelum ni saya memuji keterlaluan tentang kelas-kelas kami. Saya minta maaf. Itu saya punya khilaf. Dan saya harap semua benda, semua servis, semua produk ada pro and con. Dan ia tidak sesuai kepada semua orang. Ia sesuai kepada mengikut individu lah. Sebab tu ada yang datang belajar ke kami, ada yang ada kesan. Kalau yang dah serasi tu, yang ada kesan tu, yang dia buat tu terus jadi. Tu takdir Allah untuk dia. Nak bagi tahu mungkin ilmu di momentum serasi. Berkesan dengan dia. Ataupun apa lagi lah usaha-usaha dia kita tak tahu, mungkin doanya lebih dari orang lain, mungkin berkah yang dia jaga, berkah dengan ibu bapanya, berkah dengan ahli keluarganya, berkah dengan orang-orang keliling, kita tak tahu. Itu tambahan-tambahan hidup dia lah. Yang buatkan kalau dia usaha je, dia belajar dengan kita, dia usaha jadi. Ada juga sebaliknya. Ramai juga sebaliknya. Belajar, mengadu tak jadi. Bila tak jadi, dah tak nak belajar lagi. Itu yang katalah semangatnya dah hilang. Semangat belajarnya sudah hilang rupa-rupanya. Tapi tengoklah macam mana. Sebab ilmu ada di mana-mana. Boleh cari ilmu di momentum internet. Boleh juga cari ilmu di guru-guru lain. InsyaAllah sama-sama kita. Sebab saya sendiri, saya harap momentum pun sama ya. Saya sendiri menganggap semua peniaga-peniaga ataupun semua yang buat bisnes macam kami bukanlah pesaing kita.
mereka juga cari rezeki. Mereka adalah rakan niaga. Sama ada rapat dengan kita atau tidak, sama ada pernah berjumpa kita atau tidak. Tapi bila mereka buat perniagaan macam kami, online business, mengajar, buat kelas apa dan sebagainya, ada kelas advance dan sebagainya, mereka juga adalah sedang mencari rezeki juga. Mereka juga sedang beribadah, mereka juga sedang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tak ada sebab untuk kita, untuk saya sendiri rasa tergugat dan sebagainya. Sama-sama kita bantu orang. Kita tidak tahu orang-orang ramai ni, orang-orang awam ni, mereka selesa yang mana. Ada contoh terdekat, kita ada apa? Sifu Jamal, FB, apa? FB Sifu Jamal lah kan, Sifu Jamal. Beliau pun buat kelas macam Tuan Najib juga. Kita rapat, kita agak bergaul lah, kita bergaul. Nak kata rapat tu setiap bulan jumpa, tidak lahnya kan, saya menipu. Tapi kita bergaul, kita berwhatsapp, kita bertanya khabar, kita saling ingat mengingatkan. Sifu Jamal pun sendiri banyak ingatkan Sifu Tuan Najib. Ni Najib tak payah yang ni, ada juga. Okey. Sahabat, dalam bersahabat kan kita jangan, yang penting kita jangan saling mengambil keuntungan personal. Jangan kita ambil kesempatan, kata orang. So nanti persahabatan tu tak lama. Sama juga kalau dalam perguruan. Jangan pula seorang murid itu mengambil kesempatan daripada gurunya. Mengambil kesempatan, kalau tengok guru aku baik, bolehlah minta ini, minta itu. Kesian guru tu. Termasuk juga guru jangan mengambil kesempatan kepada anak-anak muridnya secara keterlaluan. Cukuplah sekadar kita dalam proses memberi ilmu, menerima ilmu, berkongsi maklumat, berkongsi info. Cukup sekadar itu. Dan kalau ada pun kerjasama-kerjasama lain, jangan ada yang berat sebelah. Penting nak kena jaga tu. Sebab nanti kalau berlaku benda-benda yang ujian, kecabaran, kalau kita sekali kita dah down, kita dah malas nak bangun lagi dah. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya kita tak dapat maafkan diri kita sendiri. Sebenarnya bila kita marah-marah, saya lah contoh, bila saya down, bila saya marah-marah, bila saya tengok balik, muhasabah diri balik, rupa-rupanya saya kecewa dengan diri saya sendiri. Sebab yang kita boleh kawal tu kan diri kita. Kenapa kita tak nak kawal? Tapi kita manusia. Kita kena maafkan diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Saya selalu cakap, Izzah, kau manusia. Kau pun manusia. Kalau kau tak buat silap, nanti kau berlagak pula dengan diri kau. Aku tak pernah buat silap. Jadi tak apalah Izzah, kalau Allah tentukan sekian-sekian tarikh engkau buat silap. Sekian-sekian tarikh engkau malukan diri engkau tanpa engkau sengaja. Siapa nak malukan diri sendiri, tuan-puan? Tuan-puan, lagi-lagi kalau kita dah jadi, orang kata dah jadi bos lah lagi tinggi ego dia lagi tinggi malu kita. Tu saya cakap, contohlah Najib Razak, contoh sekadar contoh Saya tak tahu, saya tahu jugalah. Dia ada pro and con dia. Setiap orang ada pro and con Setiap orang ada buat silap. Saya kira tempat dia tu sekarang ni, dia lagi menahan malu. Sebab dia jadi Perdana Menteri tau. Besar, tinggi kedudukan dia. So, paling kurang kalau kita marah kepada dia, ada marah sedikit kepada dia, sikit ke banyak ke kan, kita kena ihsan jugalah kepada beliau. Malu. Dia lain kalau orang yang tak terkenal ni, dia buat salah dan salahnya diketahui orang. Berbanding orang yang terkenal. Lain, dia punya ketinggian, level malu dia, maruah dia tu macam mana lain. Jadi kita sebagai manusia berlaku ihsan dengan manusia lain. Mudah-mudahan bila kita, contoh saya, kalian dah kenal saya. Malu saya kalau korang tahu buruk saya. Kalau korang tahu kelemahan saya malu berganda-ganda. Malu. Dia automatik malu macam tu. Sebab ramai dah kenal. Siapa tu yang ni? Yang buat salah tu, siapa yang kena tangkap tu? Oh, Puan Izzah. Aku kenal lah Puan Izzah tu, dia buat live. Orang yang kenal tu tiba-tiba pula duduk kat Kedah. Yang tengok live saya ni kan ada daripada Kedah kan. Dah satu Kedah saya lagi tahu. Kau kenal Puan Izzah? Tak kenal. Kalau kau nak kenal dia, kau tengok live dia. Dia buat live, dia kena tangkap, kau tahu. Malu saya.
So saya lebihlah malu berbanding orang yang tak buat live. Kalau dia buat salah dan kena tangkap. Kenapa Fauzan cakap pasal tangkap-tangkap? Na'udzubillah min zalik lah. Siapa nak kena tangkap? Tapi di kedudukan saya, kita ni director pengarah syarikat. Sign kita, sign yang laku. Sign kita kalau apa-apa kesilapan atau salah laku, orang-orang di bawah company, diorang akan tengok siapa? Orang yang menyain. Orang yang ni sign. Sebab itu Tuan Najib selalu pesan saya, nak sign, baca dulu. Nak sign apa-apa, tengok dulu. Kalau tak pasti, tanya pada orang yang pakar. Sebab itu saya amat mengharapkan pertolongan rakan-rakan keliling. Ada rakan-rakan saya yang tahu akaun, ada rakan-rakan saya yang tahu undang-undang, ada rakan-rakan saya yang tahu tentang macam-macam lah. Supaya kita ni tidak mudah ditipu. Nak kata saya tahu banyak, Tuan Najib tahu banyak, tak tahu. Kita tidak tahu semua. Kalau kita lah nak tahu semua, otak kita ni tak tahulah macam mana kita nak bawa dah. Kan? Kita nak jaga family lagi, nak buat itu, nak buat ini, udah. Jadi that's why kita hidup dekat dunia ni tak boleh sorang-sorang. Lagi-lagi kalau kita nak bina bisnes besar, kita tak boleh sorang-sorang. Itu yang antaranya kalau nak tetap kekal bersemangat dalam berniaga, kena ada pembantu-pembantu yang membantu. Kena hire team, kena hire staff dan kena ajak staff tu bekerja sama-sama. Kena fikir satu kaedah yang terbaik, macam mana nak align dengan staff yang ada ni. Macam mana nak ajak staff yang ada ni sama-sama bersemangat. Sebab sebenarnya nak harapkan kita sorang-sorang, payah nak kekal semangat tu. Macam mana kami berdua kekal semangat? Sebab apa-apa yang Tuan Najib down, dia akan bising kat saya. Saya tahulah dia sebenarnya bukannya nak marah-marah saja-saja. Dia just nak share. Dia just nak keluarkan dia punya stres tu. Saya dengar. Nanti saya pula turn saya pula stres. Kan? Saya cerita apalah ni. Bukan saya nak memburuk-burukkan orang. Saya hanya sekadar nak meluah. Nak keluarkan apa yang stres dalam dada ni. Sebab sesak dada ni. Sesak kalau kita ada apa-apa kita simpan. Boleh meletup macam gunung berapi. Nak tak macam tu? Tak nak kan? Semua orang tak nak tiba-tiba boom. Tiba-tiba je company dah naik. Tiba-tiba piu, jatuh. Na'udzubillahi min zalik. Lagi kita terduduk. Ya, sebab itu sebelum jadi benda-benda yang besar-besar macam tu, ujian-ujian, cabaran-cabaran yang kita tak nak, yang besar-besar macam kita tak nak. Kalau boleh, cukuplah Allah bagi ujian sikit-sikit. Allah bagi cabaran yang kita boleh naik balik, bina balik, kutip balik. Beza tuan-puan, kalau company kita masih kecil macam dulu-dulu, Tuan Najib buat company, ada nama company kita ni, ada nama dia. Kuasa 2 Enterprise. Kuasa 2. Ada Tuan Najib letak nama company macam tu, tak silap saya. Kuasa 2 Enterprise. Saya tanya dia kenapa suka kuasa 2. Dia kata kuasa 2 tu maksudnya berganda-ganda. Kan kalau contoh 2, kuasa 2 ada 2 kecil atas tu. 2 kali 2, 4. Kalau 4 kuasa 2, bukan. Kalau 4 kuasa 2, 4, 8. Kalau 8 kuasa 2, 8 kali 8, 64. Ada macam tu. Kalau kuasa 2 tu dia lagi tinggi. Dia 8 kali 8, 64. Bukan 8 kali 2, 16. Bukan. Faham Tak faham, buka balik buku matematik lah. Ada tu nanti. Lupa. Okay. So ada kuasa 2. Jatuh juga. Tapi masa jatuhnya syarikat kuasa 2 tu, Enterprise tu, taklah kita ni terlampau sesak dada. Taklah terlampau kita ni terus hilang semangat nak teruskan perniagaan. Kenapa Tuan Najib keluar? Okey. Sebab Tuan Najib habis one to one hari ni berapa orang sampai petang. Saya jaga-jaga jugalah apa Tuan Najib nak kan. Takut dia nak apa-apa, tak ada orang nak tolong. Okey, kuasa 2. Dah tak ada tekanan. Sedih sebab kita sayang. Dia tak nama syarikat sebab kita suka nama tu. Tak jadi pula syarikatnya. Tapi taklah sampai semangat tu hilang terus nak berniaga. Sambung lagi berniaga. Ada lagi company. Nama company yang baru. Saya cakap dengan Tuan Najib, bang, letak nama saya boleh? Nama aku pula kan. Yelah dah suami isteri masa tu dah kahwin. Kuasa 2 tu pun dah kahwin jugalah.